أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. Jadi Alhamdulillah, senantiasa kita membasahkan lidah kita dengan ucapan syukur, tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat kurniaannya yang Allah telah berikan kepada kita, yang dapat kita nikmati, yang dapat kita rasai sehingga saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amat sedikit sekali di kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Jadi kita harap kita masuk golongan hamba yang sedikit ini yang Allah ridai, yang kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dua faktor terbesar kita syukur kepada Allah. Yang pertamanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengekalkan nikmat pemberian kepada kita. Yang keduanya, mudah-mudahan Allah terus menambahkan lagi dan lagi nikmat pemberiannya kepada kita dengan asbab kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Baik, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita berkaitan tentang 40 hadis adab an-nabawi. Seperti mana yang kita telah maklumkan pada awal pengajian kitab ini, iaitu kitab ini membahaskan tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang adab-adab perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam kehidupan seharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermulanya Nabi bangun tidur, bagaimana kehidupan Nabi bermuamalah dengan sahabat-sahabat, kemudian bagaimana keadaan Nabi ketika makannya, ketika minumnya. Jadi tidaklah kita lihat dalam hidup seseorang itu yang mana riwayat tentang diri menceritakan melainkan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan ummah, iaitu suri tauladan bagi kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi kewajipan ke atas kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dan suri tauladan dalam melayari kehidupan dunia ini. Sebab itu pentingnya kita belajar adab, bukan hanya sekadar kita belajar, tapi dalam masa yang sama kita niat untuk mempraktikkan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kejayaan kita itu tak kala kita dapat mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah kejayaan kita, bukan hanya sekadar di dunia tapi di akhirat. Bagaimana kita cuba menjadikan Nabi sebagai idola kita, bukan hanya sekadar idola di bibir, aku ikut sunnah Nabi, tapi dalam masa yang sama juga kita cuba mempraktikkan dalam kehidupan seharian kita, amalan seharian kita. Ramai yang berharap ingin mati dalam keadaan Islam, tapi tak ramai yang cuba untuk mengamalkan kehidupan Islam itu dalam seharian hidup mereka. Malah kalau kita lihat, kita berada di dunia akhir zaman, dunia fitnah ini telah campur dengan pelbagai budayanya, dengan pelbagai orang kata adatnya, adabnya. Kadang-kadang kita terikut trend. Bila kita mengamalkan sunnah, orang menganggap itu adalah satu perkara yang kolot. Ini perkara yang kita perlu jauh. Contoh kita dapat, contohlah sebagai contoh, kita tak pernah lihat kita makan, kemudian kita dah habis makan, kita jilat jari kita, ish kotor lah kau ni, ish kolot lah, tak bersih lah. Sedangkan kalau dia belajar hadis Nabi, dia belajar cara hidup Nabi, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan salah satu daripada adab ketika memakan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung masih lagi dalam bab adab makan, iaitu pada hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-16, iaitu dalam bab mengutip makanan yang jatuh dan memakannya. Ini pun kalau kita dengar, ish, nak kotor lah, kenapa kau makan? Tapi ada benda yang jatuh yang kita kutip boleh makan, ada perkara yang tak boleh.
Baik. Dalam hadis ini, itu hadis yang ke-16, An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath qala wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan wa amarna an nasluta al-qas'ah qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Hadis yang ke-16 daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menjilat ketiga-tiga jarinya, yakni jari tengah, jari tunjuk dan ibu jari. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan menggunakan tiga jari. Yalah, kalau kita biasa kita makan roti, kita akan gunakan tiga jari. Ataupun ambil tamar tu, kita akan gunakan tiga jari ini yang utama. Jari ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi setelah selesai makan, Nabi akan menjilat ketiga-tiga jari ini. Baik. Anas berkata, baginda Nabi SAW bersabda, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, maka ambillah kembali dan buangkan bahagian yang kotor dan makanlah bahagian yang bersih. Jangan dibiarkan makanan itu untuk syaitan. Dan baginda Nabi SAW menyuruh kami menjilat qas'ah. Baik, qas'ah ni apa? Jadi qas'ah ni iaitu satu bekas ataupun boleh kata mangkuk yang besar. Kalau kita di Arab tu kita panggil biasa qas'ah ni talam lah. Boleh juga merujuk kepada talam, yang boleh memuatkan dalam 10 orang. Kenapa? Daripada hadis ini kita lihat Nabi SAW makan secara berjemaah. Sebab tu sahabat-sahabat boleh melihat Nabi SAW. Sebab Nabi makan secara berjemaah dalam satu talam. Kalau tak ada talam pun tak apalah, mungkin kita kata pinggan yang besar ke, 2-3 orang ke. Tapi qas'ah di sini merujuk pada bekas hidangan seperti mangkuk ataupun talam yang besar, anggaran yang boleh membuatkan dalam 10 orang. So itu satu bekas bertanda yang besar yang Nabi makan bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Baginda SAW bersabda, kerana sesungguhnya kalian tidak mengetahui makanan kalian yang mana yang membawa keberkatan. Sebab itu ketika kita makan, yang pertama dalam berjemaah ada keberkatan, dan pada makanan itu sendiri ada keberkatan. Tapi tak tahu kat mana. Sebab tu kita disunahkan makan selicin-licinnya. Hatta nanti dalam hadis yang berikutnya dinyatakan, hatta talam tempat Nabi makan pun Nabi akan tarik licin kan. Kemudian Nabi akan jilat tersebutlah. Nak katakan memang Nabi makan licin, tanpa tinggalkan sedikit pun. Kenapa? Yang pertama takut membazir, yang keduanya supaya apa? Supaya mendapat keberkatan pada makanan tersebut. Tapi keberkatannya tak nampak. Kat mana keberkatan yang Allah turunkan pada rezeki pada makanan tersebut? Sebab tu kita kena habiskan makanan dengan licin. Ini adab. Adab kalau kita makan, sebolehnya kalau kita boleh makan selicinnya, itulah yang sehabis sebaiknya lah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik. So dalam hadis ini, apa yang dapat kita pelajari ataupun faedah dalam pengajaran daripada hadis yang kita sebutkan tadi, itu hadis yang ke-16. Yang pertamanya, sunnah mengambil suapan dengan 3 jari sahaja, iaitu jari tengah, tunjuk dan ibu jari. Nabi menggunakan 3 jari ini. Habis Ustaz, sekarang ni kalau kita makan nasi guna 3 jari lambatlah Ustaz. Uish, jenuh nasi tu. Dapat sekali ceduk ni dalam 4-5 butir je Ustaz. Macam mana Ustaz? Lambatlah nak habis. Okey. Baik, benda ni dibahaskan. Jadi ada ulama menyebutkan untuk mendapatkan sunnah, kita nak ambil keberkatan ikut sunnah Nabi SAW. Jadi pada awal makan kita, iaitu makan nasi kita, ataupun kita ambil lauk ke, kita gunakan 3 jari ni. Kalau ambil lauk pun sunahkan kita guna 3 jari. Ambil ikan ke, ambil ayam ke kan, petik 3 jari. Kita makan, Bismillah, Bismillah, sekurang-kurangnya 3 kali. Untuk apa? Kita niat
ikut sunnah Nabi SAW dengan makan menggunakan 3 jari. Ada selepas daripada tu bismillah lah makan menggunakan 5 jari. Tapi nak ambil keberkatan pada awal tu. Pada awal tu dengan niat kita ikut sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita makan roti, makan kuih, itu memang kebiasaan kita gunakan 3 jari ni. Kita pegang kuih pun 3. Takkan kita nak pegang kuih sampai 5-5. Tidak. Cumanya pada makan nasi tu ada yang bertanya, macam mana nak makan nasi dengan 3 jari ni? Sebab kalau kita lihat kebiasaan adat orang Arab ni, mereka makan roti. Nasi mungkin ada lah, tapi mungkin dalam seminggu tu 2-3 kali. Diorang tak makan makanan asasi diorang nasi. Mungkin melainkan kalau belah-belah negara Arab mungkin Yaman, itu mungkin antara makanan asasi diorang nasi. Okey. Sebab tu kalau kita lihat dekat negara Arab, kalau kita nak bayar zakat, dia memang ada khas. Ada tabung khas. Okey, ini yang untuk khubz, yang untuk yang makan roti. Ini yang untuk beras, rus, yang makan nasi. Tapi pada awalnya memang orang Arab dia makan adalah gandum. Okey. Cuma sekarang ni kita lihat pun negara-negara Arab pun dah banyak dah makan nasi. Kalau nasi tak adalah lauk-lauk mewah macam kita. Ada jenis nasi kering, nasi mandi kita makan. Ada pun nasi dia tak adalah jenis lauk-lauk ayam berlauk lemak ke santan ke, tak ada. Ada jenis sama ada bakar, rebus ataupun panggang. Jenis macam tu. Baik. Ala kulli hal, apa yang saya tekan kat sini, ketika kita nak ambil makanan ataupun memulakan makanan supaya kita dapat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mulakan dengan 3 jari. Baik. Iaitu jari tengah, jari telunjuk dan ibu jari. Dan daripada hadis ini juga kita dapat lihat sunnahnya menjilat jari jemari yang digunakan untuk makan dengannya. Ini antara sunnah yang ditinggalkan lah. Sebab apa? Mungkin ada sebahagian daripada kita lihat perkara itu perkara yang agak menjijikkan. Cumanya kita kena menghormati bila kita makan dalam kumpulan, bila kita makan bersama dengan sahabat, contoh dalam talam. Mungkin ada segelintir sebahagian kita, dia orang tak biasa. Diorang tak biasa dan diorang anggap benda tu jijik. Jadi kita kena jelaskan, dan paling kurang kita buat itu tidak menampakkan kejelekan pada adab tersebut. Macam mana? Habis makan sampai masuk semua jari ataupun masuk tangan semua, tak. Cara dia bagaimana? Dengan cara yang sopan. Slow-slow angkat sikit-sikit daripada jari tepi dulu, di kanan. Nampak mana-mana makanan yang masih lekat dengan jari kita, sisip, jilat. Jangan sampai macam tu. Itu nampak sangat. Okey. Asalkan kita ambil sunnah, selepas makan, tangan-tangan ataupun beras-beras nasi yang ada pada tangan kita kita cuba licinkan, sisip. Ambil keberkatan. Jangan ada ni terus kita basuh tangan. Tak. Kemungkinan pada nasi-nasi, pada lauk-lauk yang ada lekat-lekat kat tangan kita, itu ada keberkatannya. Baik. Benda ni pun hatta boleh kata macam orang Arab sendiri pun diorang meninggalkan. Diorang pun jenis yang makan tak licin. Kalau orang makan tu memang banyak lagi makanan sisa-sisa yang ada. Kadang bila kita pergi kat sana, diorang tengok kita orang Melayu makan, sebab kita dah terbiasa makan macam licin, diorang macam terkejut. Masya Allah, licin makan ni, sampai kadang-kadang tak ada tinggal apa ni. Talang tu licin. Dia kata, memang kita biasaannya kita makan memang licin, tak kemazin. Lepas tu dia pun malu, dia kata apa? Betul lah, kita tahu benda sunnah Nabi ni makan licin. Tapi yelah, katakan kami ni orang Arab ni dah satu dia tak habis tu makanan orang banyak. Kalau kita beli seorang satu nafar panggil talam, okay, untuk satu nafar orang banyak, kita boleh makan sampai 3 orang. Nafar ni untuk 1 orang, tapi bagi dia orang makan 1 orang. Yang nak cakap portion dia banyak. Portion dia banyak, memang kebiasaannya kalau kita makan seorang tak habis. Tapi bagi dia orang pula biasanya habis. Tapi cuma tak licin. Tak licin makan tu. Ini antara sunnah juga yang sering kita tinggalkan. Yang pertamanya kita bukanlah tinggalkan, tapi sebab kita tak nak membazir. Sebab membazir itu adalah amalan syaitan. Dan yang kedua ni sebab kita nak dapatkan keberkatan pada makanan tersebut, iaitu dengan cara bagaimana? Kita melicingkan makanan-makanan yang ada pada talam ataupun pinggan kita. Baik.
Sunnahnya makan makanan yang jatuh daripada suapan setelah menghilangkan kotoran dan tidak meremehkan nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu antara adabnya, kalau kita pergi di negara orang Arab ataupun kita di sinilah, kita lapik dengan panggil apa, safrah. Maksudnya kita makan itu dengan berlapik. Jadi bila jatuh pada safrah tersebut, kita boleh ambil. Dan kita anggap jatuh pada safrah itu masih lagi makanan dalam keadaan bersih. Contoh, kalau kita tengah makan jatuh ke tanah. Okey, yang ini kita tengok dalam beberapa keadaan. Kalau keadaan kita tengok dalam keadaan sekarang ini, mudah tu tempat itu mudah dijangkiti bakteria dan sebagainya. Jadi itu boleh memudaratkan diri kita. Okey, tak apa kalau kita tak ambil, tak makan makanan tersebut. Yang dimaksudkan hadis ini, jika makanan itu yang kita terjaga kesuciannya, kebersihannya daripada bakteria-bakteria yang kita tak nampak ni. Okey, antaranya sebab tu antara sunnah kita makan atas safrah. Bila jangan makanan lauk kita letak atas safrah, jatuh atas safrah tu kita boleh terus ambil dan makan. Ini kadang-kadang dia lalu dekat tempat yang kotor ke apa, jatuh, tengok kalau makanan tu masih boleh dimakan, boleh. Tapi ada pertikaian dekat sini lah, kata walaupun jatuh-jatuh tapi bakteria-bakteria itu dah melekat. Jadi kalau kita makan itu boleh memudaratkan. Kalau kita rasa dah memang tak boleh nak makan, tak perlulah. Tapi selagi mana makanan tu boleh dibuang, kekotoran dia dan yakin kebersihan dia, kita makan. Terutamanya ketika kita makan dalam talam ataupun atas safrah ataupun atas meja-meja kita. Dia jangan ingat sebutir-butir nasi tu kita ambil kutip. Baik. Ungkapan menjilat qas'ah. Saya cakap tadi, ungkapan menjilat qas'ah itu maknanya menyapu bersih baki makanan yang tersisa sehingga tiada lagi yang tersisa. Kalau kita makan dalam talam tu, masih lagi macam ada dia punya sisa-sisa, kita tarik licin, lekat kat tangan kita baru kita jilat. Bukan sampai ambil talam tu nampak macam orang tengok macam gelojoh sangat lah. Tak. Jadi menjilat qas'ah ni maksudnya di sini dia kata apa? Maknanya menyapu bersih makanan yang tersisa. Tarik bertalam tu, kalau kita pinggan lah, kalau kita makan sini pinggan, bersihkan bahagian pinggan-pinggan yang masih ada, contoh sisa kuah-kuah ke nasi-nasi, tarik, dah terkumpul, baru kita tarik, baru kita habiskan dengan menjilat jari kita. Okey, bukan ambil pinggan tu atau talam tu terus menjilat pada qas'ah tersebut, tidak. Baik. Mungkin keberkatan makanan ada pada yang tersisa di jari jemari kita, sebab kita tak tahu, tak lihat. Dan mungkin juga pada suapan yang jatuh, sebab tu kita nak kutip. Dan mungkin juga pada sisa-sisa yang terdapat di qas'ah tersebut, iaitu di talam tersebut atau di pinggan tersebut. Dalam arti kata lain, nak dapatkan keberkatan itu, insya-Allah jika kita habiskan makanan kita pada yang kita makan tu, insya-Allah akan memperolehi keberkatan. Keberkatan kita tak nampak. Berkat ni apa? Berkat ni banyak kita boleh rungkaikan. Dengan keberkatan ini mungkin kata istilahnya, kalau dari segi apa bahasa mudahnya, kita katalah gaji kita kecil tapi kita boleh hidup, berkat. Kalau orang tengok, kau boleh hidup gaji sekarang dengan 1,500, alhamdulillah, rezeki Allah. Sebab ada keberkatan pada gaji tersebut. Itu kita nak dapat, kita bagi depan tu ketenangan dalam kehidupan kita, ketenangan, kebahagiaan. Itu yang berkat. Apa kata, berkatlah kau ni, contoh, berkatlah makanan ni. Jadi istilah berkat tu luar, itu salah satunya. Jadi kehidupan kita ni bukan kejayaan, kebahagiaan, kemewahan semata-mata kita nak peroleh, tapi yang penting keberkatan. Bila dapatkan keberkatan tu, Masya Allah, kita akan rasa kehidupan kita luas, kehidupan kita senang, walaupun tak mewah tapi tenang, bahagia. Kita akan sentiasa rasa sifat qanaah, cukup dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita. Itu yang kita nak, rezeki berkat. Rezeki berkat ni boleh bawa kita pergi melakukan ibadah. Contoh, pernah satu ketika tu tanya kan, dia pergi haji. Cik pergi haji ni, cik kerja apa je? Oh, cik cleaner je.
Tapi bukan kita pandang pada pekerjaan dia, tak, tapi pada keberkatan. Mungkin keberkatan masa dia, rezeki yang dia perolehi. Walaupun dia fikir, cukup ke ni, kecil je kena ni, tapi rezeki dia, keberkatan dia. Baik-baik. Jadi itulah, pada makanan tersebut juga ada keberkatan yang perlu kita cari. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-17. Hadis yang menceritakan man yasqiyal qauma yashrabu akhirahum, iaitu orang yang memberi minum kepada orang lain adalah yang paling akhir minum. Macam mana ni? Maksudnya kita ni kalau nak menjamu tamu, kita ni lah orang yang terakhir. Kalau kita nak beri orang minum, kita ni adalah yang terakhir minum. Itu maksud hadis ni. Kita bacakan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna saqiyal qaumi akhiruhum syurban. Daripada Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang memberi minum, dia yang terakhir minum. Hadis riwayat Muslim. Baik. Antara asbabul hadis ini, iaitu sebab datangnya hadis ini, Imam Muslim radhiyallahu anhu mengeluarkan dalam sahihnya daripada hadis riwayat Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa para sahabat radhiyallahu anhu telah berkata kepada Sayyidina Rasulullah SAW ketika dalam musafir. Jadi musafir pada zaman Nabi ni tak sama dengan musafir pada zaman kita. Kalau pada zaman kita, contoh daripada nak Mekah ke Madinah tu, alhamdulillah ya Allah, selesa je kita naik bas beraircon, duduk atas kursi yang empuk, selesa, boleh tidur lagi. Zaman Nabi, kalau sebut musafir, Nabi musafir daripada Madinah nak ke Mekah tu, dengan menaiki untanya, perjalanan makan masa hampir 3 minggu ke 4 minggu, dalam keadaan yang panas. Lepas tu kalau berhenti pun, dia berhenti pada pasir, bukan adanya air, senang nak dapat air. Pada zaman kita ada RNR, banyak RNR tepi jalan. Tapi musafir pada zaman Nabi tak, diorang bawa bekalan air. Kadang-kadang bekalan air tak mencukupi, itu yang merisaukan mereka. Baik. Jadi ketika sahabat bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di perhentian, para sahabat teriak kepada Nabi, "Ya Rasulullah, binasalah kami kerana kehausan." Kenapa? Tiada sumber air bersama dengan mereka. Maka Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan binasa. Nabi SAW menenangkan para sahabat, kalian tidak akan binasa. Tenang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, kalian berikan aku wadah, iaitu bekas air. Okey, kalian berikan kepada aku bekas air pada aku. Kemudian Nabi meminta bekas tersebut untuk berwuduk. Lalu Sayyidina Rasulullah SAW menuangkan air ke dalam Sayyidina Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah ni dia mengambil dan memberikan air tersebut kepada para sahabat yang lain. Baik. Jadi ketika para sahabat melihat adanya air yang dituangkan dari bekas tersebut, lalu diberikan ataupun ditauzi'. Tauzi' ini diedarkan, diberikan kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat mula datang, mula mengurumun dan bersesak-sesak dan berebut. Kemudian Rasulullah tegur, bersikaplah kalian dengan baik. Sebab jangan risau, tenang. Sebab masing-masing akan minum sehingga puas. Jadi antara keberkatan tu sikit, nampak tu, bekas itu sikit. Tapi bila sahabat ni tuang satu persatu, sahabat-sahabat yang berada di dengan Nabi SAW dapat minum air itu dengan puas. Jadi mereka akhirnya mematuhi Sayyidina Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah terus menuang ke air. Jadi disebutkan pada ketika ini, kalau logiknya memang bekas kecil tak cukup untuk semua sahabat yang ada. Tapi dengan keberkatan mukjizat Nabi SAW, maka air itu cukup untuk semua sahabat yang ada. Baik. Kemudian Abu Qatadah terus menghulurkan minuman kepada para sahabat, sehinggalah tidak berbaki selain daripada aku. Iaitu Abu Qatadah cerita, yang tinggal yang belum minum air itu adalah aku dan Rasulullah. Kemudian Abu Qatadah ni nak muliakan Nabi. Ya Rasulullah, kau minumlah dahulu. Kemudian Rasulullah kata apa?
aku tidak akan minum sehingga engkau minum terlebih dahulu, wahai sahabatku. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang memberi minum itu, iaitu yang menuangkan air kepada kaum orang ramai, merupakan yang paling akhir minum. Okey. Jadi Sayyidina Abu Qatadah berkata, maka aku pun minum, dan selepas itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum hinggalah habis air tersebut. Baik. Jadi daripada hadis ini dapat kita ambil faedahnya bahawasanya orang yang memberi minum itu sunnahnya, ini sebagai sunnah ya, bukan kata wajib. Tak, sunnahnya mereka dah yang terakhirnya minum. Kalau contoh kita sebagai tuan rumah, kita hidangkan kepada makanan kepada tetamu kita, kita bagi mereka makan dulu. Kita ni orang yang terakhir makan. Macam tu. Baik. Sesungguhnya memberi minum kepada sesuatu kaum, sama ada air ataupun susu atau yang seumpama keduanya, tidak berbeza hukum jika dihimpunkan dengan makanan. Sama juga. Seperti daging, buah-buahan dan buah-buahan seperti bukhur, maka dia tetap yang terakhir untuk makan, minum ataupun cium. Bila sebut sunnah, bukan satu kewajipan, tapi jika kita mampu, itulah yang terbaiknya, iaitu kita mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Sifat ini kita sebut sebagai isar, iaitu memuliakan orang lain. Jadi bagaimana kalau kita lihat seorang sahabat Nabi, kisahnya sampai ke Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim, wa yusiruna ala anfusihim. Maksudnya mereka ini melebihkan tetamu mereka, sahabat mereka, lebih daripada diri mereka sendiri. Kisah bagaimana seorang sahabat yang ada tetamu datang pada rumahnya, tapi ketika itu makanan tak cukup, hanya cukup untuk seorang saja. So dia bincang dengan isteri dia, kata tak apa, kita buat trik. Nanti kita hidangkan, nanti waktu time makan kita padam lampu. Maksudnya matikan lilin ke apa, padamkan lampu, supaya jemaah ingat kita makan bersama dengan mereka, tapi mereka tak makan pun, mereka buat macam olok-olok je. Tetamu itunya makan. Jadi sikap wa yusiruna ala anfusihim ni, mereka isar, itu melebihkan tetamu ini. Allah SWT puji sikap orang Muslim ini, orang mukmin ini. Jadi itu antara sunnahnya juga. Jika kita nak beri orang minum, kita orang makan, sunnahnya kitalah yang terakhir makan. Kita lihat cukup tak cukup kan. Bila ada selebih sisa itu, barulah kita, ahli keluarga ataupun tuan rumah itu makan. Ini diambil daripada peristiwa pada kisah tadi. Baik. Jadi kisah ni banyak disebutkan. Antaranya kisah tatkala daripada balik daripada Hudaibiyah, peristiwa Hudaibiyah. Tatkala Nabi SAW tak dapat nak masuk kota Mekah setelah perjanjian dengan kaum kafir Quraisy, maka Nabi terpaksa balik. Dalam perjalanan balik itu pun para sahabat dah kehabisan air. Jadi sebab baru dia sampai, kemudian tak boleh masuk Mekah, dia orang kena balik pula pada tahun tersebut, tak boleh buat umrah. Sedangkan dah sampai, dah dekat dah dengan Kaabah. Jadi para sahabat ni pun dah ketanusan, kehabisan air. Jadi pada inilah kita dengar kisah di mana air yang mulia keluar daripada jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga air itu cukup pada bekas-bekas para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, pun sama juga Nabi lah orang yang terakhir menghabiskan air ataupun minum daripada bekas tersebut. Baik. Jadi sunnah mengakhirkan orang yang memberi minum untuk dirinya sendiri, sehingga semua tetamu mendapat minum, kerana sesungguhnya ianya lebih beradab dan termasuk di kalangan akhlak yang mulia. Sebab ini Nabi sendiri yang buat. Nabi sendiri yang buat. So kita sunnahnya ikut apa yang Nabi buat. Kenapa kau contohnya kita kan, aku tuan rumah, aku dah minum dulu. Kalau kita nampak secara logiknya lah kan, apa salahnya? Tapi sunnahnya itu yang Nabi lakukan. Sebab apa? Nabi, walaupun Nabi ni ketua negara ke, ketika mana dihidangkan sesuatu diberi kepada Nabi, Nabi lah orang yang terakhir yang minum. Masya Allah. Baik. Okay, mungkin hadis yang terakhir. An-nahi anil akli muttaki'an, iaitu larangan makan dalam keadaan bersandar. Baik.
An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la aqulu muttaqian. Itu daripada Sayyidina Abi Huzaifah radhiyallahu anhu bahawasanya Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Jadi kalau kita lihat hadis riwayat Al-Bukhari, daripada hadis ini kita dapat lihat bahawa Nabi SAW bahasanya bahasa yang cantik. Kalau Nabi nak tegur ke, kalau Nabi nak apa ke, kan, Nabi akan gunakan janganlah makan bersandar, sesungguhnya perbuatan dia tak. Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya aku ni tak makan dalam keadaan bersandar. Nabi tunjuk pada diri dia, aku ni tak makan dalam keadaan bersandar. Baik, so sahabat-sahabat faham, sahabat-sahabat tahu. Okey. Jadi antara faedah daripada hadis ni, walaupun hadis ni pendek, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam mensyarahkan hadis ini, itu dalam syarahannya, jadi para ulama berbeza pendapat tentang cara duduk muttaqi'ah tu, iaitu bersandar tu. Macam mana keadaan duduk bersandar tu? Baik, ada yang berpendapat ittaqa'a itu adalah semua jenis duduk yang boleh membuat rasa selesa ketika makan, walau bagaimanapun posisinya. Walau bagaimanapun posisinya. Kalau contoh, ada sebagian orang Arab ni, dia jenis, dia tak sandar dekat dinding ke apa, tapi dia style macam mana, macam nak baring je ni, mandar, tunduk, makan yang tu ada. Okey, disebutkan di sini juga pendapat dia mengatakan ittaqa'a itu duduk mengiring ke salah satu sisi kanan atau kiri. Dia mengiring tu, dia macam menyandarkan ke tangan dia, bersandar pada tangan dia. Itu. Okey. Ada yang mengatakan ittaqa'a adalah duduk dengan bersandar pada tangan kiri. Macam saya kata tadi lah, dia tegak, dia tandar pada dia mengkirikan tangan dia tu, bersandar pada tangan kiri. Baik. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan orang awam mengira bahawa duduk ittaqa'a itu ketika makan berarti makan sambil duduk mengiring, iaitu sengit ke salah satu sisi. Anggapan itu tidak benar, bahkan duduk ittaqa'a itu dengan cara duduk dengan bersandar pada alas yang ada di bawahnya. Sehingga makna hadis tersebut adalah aku tidak duduk santai. Dalam bahasanya Nabi sebut aku ni ketika makan aku tak sambil melewa santai-santai, tak. Okey. Seperti dilakukan oleh orang menyantap banyak makanan. Aku tidaklah makan kecuali secukupnya sesuai dengan keperluan. Oleh kerana itu aku duduk seperti orang yang hendak bangkit. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana cara duduk sunnah Nabi SAW, antaranya dengan kedua-dua kaki Nabi berdiri, Nabi lutut. Itu yang pertama. Yang keduanya Nabi pegang satu kaki dia, duduk bawah satu kaki, Nabi pegang satu kaki dia. Baik, ini ada dalam hadis ni, ada dinyatakan juga. Baik. Yang keduanya, antara faedah daripada hadis ini, larangan makan secara bersandar. Yang ketiganya, disunahkan bagi sesiapa yang hendak makan bahawa dia meraihkan adab-adab Nabawi pada demikian itu. Yang keempatnya, disunahkan duduk ketika makan dalam keadaan berlutut. Dalam keadaan berlutut dan menegakkan kedua-dua tapak kaki, lalu duduk di atas kedua tumit. Okey, ataupun cara yang keduanya, mengangkat kaki kanan dan duduk di atas tapak kaki kiri. Jadi ini bukannya wajib, tak, sunnah. Sekiranya tak boleh, tak mampu ataskan sebab faktor badan kita ke, mungkin kita tak biasa dengan keadaan duduk sedemikian, maka bolehlah duduk dalam keadaan yang kita selesa. Baik, contoh saya tunjukkan. Macam mana adab duduk makan tu? Macam ni, lutut Nabi, tumit dia ditinggikan, macam ni. Cara yang pertama. Sebab apa? Sebab nampak tu Nabi dia tak selesa, dia nak bersegera. Habisnya ini kalau macam mungkin makanan tu makanan yang Nabi nak cepat ke, kan? Nabi akan duduk dalam keadaan macam ni, melutut, kedua-dua kaki Nabi duduk atas tumit. Tumit ni ditinggikan atas tumit. Okey. Yang keduanya, Nabi angkat kaki kanan, Nabi duduk atas kaki kiri. Ini yang kedua. Ini yang kebiasaannya. Duduk atas salam. Kalau kita pun nak space dimakkan ruang, kalau kita dah duduk makan ramai-ramai, ini antara makan sunnah ni lah. Sebab apa? Kalau makanan bersila ni, ada yang pendapat mengatakan ini juga termasuk dalam muttaqi'ah tadi.
Sebab apa? Dia bersantai. Bila kita duduk dalam makanan bersila ni, makan tu dia masuk je. Kita akan rasa lambat kenyang. Tapi kalau kita duduk yang sunnah ni, dia dah bagi dah. Ada untuk sebahagian untuk udara, untuk air dan untuk makanan tu. Dia dah bagi perut kita. So kita akan rasa cepat kenyang. Dah kenyang. Sebab tu kadang-kadang kita lapar kan, kita terus duduk ni. Kalau duduk macam ni, kita boleh isi lagi banyak. Tak. Baik. Baik, Al-Qari dalam kitabnya Al-Mirqat Al-Mafatih Syarah Mishkat Al-Masabih dinukilkan dalam kitabnya Asy-Syifa dari ulama pentakik yang peneliti ini bahawa mereka mendefinisikan ittaka itu adalah duduk santai, tenang, iaitu yang duduk yang selesa ketika makan seperti duduk bersila. Bagi pendapat dia, bersila pun dikatakan seperti duduk santai. Sebab apa? Kerana posisi duduk bersila ini mendorong seseorang banyak makan dan termasuk gaya duduk orang sombong. Ini sebahagiannya lah. Kita lihat. Okey. Tapi kata saya tak boleh, saya duduk macam tu je. Nak buat macam mana tak boleh. Bukan kita nak duduk macam tu sebab dengan kesombongan kita, itu terkeluar lah. Tapi nak cakap kan, bila kita duduk bersila ni, makanan itu akan boleh lagi banyak masuk. Okey. Okey, ini bagi pendapat Al-Qari dalam kitab Mirqat Al-Mafatih. Bila sebut istilah muttaki'an ini, dalam bahasa mudahnya apa-apa duduk yang bersantai ketika makan. So Nabi ajarkan ketika makan kita fokus itu pada makan tersebut, bukan nak sambil lewa makan, tak. Selepas makan kita bersantai tak apa, itu lain. Jadi ketika makan itu, apatah lagi makan dalam keadaan baring terus kan, itu dah perbuatan yang makruh lah. Okey. Jadi itu antara yang kita boleh dapat daripada 3 hadis yang kita bincangkan, kita kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung kitab hadis ini pada pertemuan kita yang akan datang, pada bab tidak segera menjawab ini sesuatu pertanyaan yang tidak diketahui jawapannya. Jadi kita dah masuk bab lain dah. Bab makan dah habis. Jadi bab makan yang kita belajar dalam hadis ini lebih kurang dalam 6-7 hadis. Okey. Baik. Saya rasa sekadar itu dulu perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Apa yang dengar dapat kita amalkan. Kita niat untuk amalkan adab dan juga berkaitan tentang kehidupan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan dan keberkatan dengan cara kita cuba untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw